Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Johor Memilih mulai hari ini sehinggalah ke 12 Mac nanti. Kami akan bawakan program khas ini untuk dipancarkan kepada anda untuk kita meneliti isu-isu rakyat, isu-isu orang politik dan juga bagaimana rakyat Johor, bangsa Johor bakal menentukan masa depan mereka, masa depan negeri mereka untuk 5 tahun akan datang. Gendang pilihan raya sudah dibuka secara rasminya di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR secara rasmi mengumumkan bahawa 239 calon telah mengemukakan borang pencalonan dan tiada pencalonan yang ditolak. Dan kalau dilihat daripada pecahan parti-parti yang bertanding, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional masing-masing bertanding di kesemua 56 kerusi. Ini diikuti dengan Pakatan Harapan 30 kerusi, Parti Pejuang Tanah Air 42, Parti Keadilan Rakyat di 20 kerusi, calon bebas bertanding di 16 buah kerusi, Ikatan Demokratik Malaysia 7 kerusi ataupun muda, Parti Warisan 6, Parti Bangsa Malaysia 4, manakala Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia dan juga Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina di mana 222 calon adalah terdiri daripada calon lelaki dan hanya 37 calon wanita, di mana calon yang termuda bukan dari parti muda tetapi datangnya daripada Parti Barisan Nasional yang bertanding di DUN N28 Mengkibul dan juga Parti Pejuang Tanah Air yang meletakkan calon berusia 26 tahun di DUN N10 Tangkak. Untuk melihat kepada secara keseluruhannya perjalanan pilihan raya ini, Firdaus Azil sudah pun bersedia sebentar lagi, tetapi antara kerusi yang menjadi tumpuan ialah kerusi DUN Kempas yang menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Ada 2 DUN yang menyaksikan pertandingan 7 penjuru, satu ialah DUN Tiram dan keduanya ialah di DUN Kempas, di mana tadi wartawan kami ada bertemu dengan Ketua Wanita Keadilan Johor, Napsiah Khamis Maharan, tidak gentar berdepan dengan 6 pesaing lelaki di kerusi Dewan Undangan Negeri Kempas pada pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac nanti. Napsiah berkata, walaupun merupakan calon tunggal wanita dalam persaingan 7 penjuru itu, beliau menganggap ianya satu kelebihan kepadanya. Kita dengarkan ini. Malah katanya pada akhirnya nanti kemenangan hanya akan bergantung kepada sokongan pengundi kepada calon itu sendiri dan parti. Dan pada saya dengan 7 calonan dan saya adalah salah satunya wanita, pada saya itu adalah bagus lah. Itu menunjukkan bahawa ada wanita yang kita nak bawa isu wanita nanti kan. Dan pada saya itu bukan satu masalah pun. Dan mungkin itu juga mungkin jadi satu kelebihan untuk saya lah. Ya, pada saya itu berpandukan kepada sokongan lah, persokongan rakyat. Dan jika sokongan rakyat itu tinggi, maka peluang kita di Parti Keadilan Rakyat ini adalah tinggi. Dan rata-ratanya pada saya setakat inilah, setakat ini kita dapat maklum balas yang positif. Bila kita turun ke bawah, kita dapat maklum balas yang positif. Pada masa sama, Napsiah berkata beliau akan memberi fokus kepada isu tempatan yang dihadapi rakyat dalam pelbagai peringkat usia kerana setiap peringkat mempunyai masalah tersendiri dan berbeza-beza. Bagi calon Parti Pejuang Tanah Air pula, Nur Nikman Osman, keputusan untuk bertanding di kerusi DUN itu kerana yakin dengan apa yang boleh beliau lakukan. Anak sulung kepada bekas penyandang kerusi DUN Kempas iaitu Allahyarham Dato' Osman Sapian itu berkata, Allahyarham bapanya sentiasa menyokong pembabituan beliau dalam arena politik walaupun haluan fahaman politik mereka berbeza. Saya sebelum ini memang arwah memang mengetahui penglibatan saya dalam pejuang semasa hayatnya. Jadi beliau memberikan restu. Ya, saya sebagai anak dan ayah sudah tentu darah yang mengalir ini adalah darah yang datang daripada beliau. Jadi bagi saya, insya-Allah kan dengan pengalaman negeri, persekutuan dan hari ini saya balik ke negeri Johor, saya rasa saya bersedialah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Persaingan merebut 56 DUN sudah pun bermula. Firdaus Azil, wartawan Astro Awani sudah berkampung di Johor lebih daripada sebulan. Firdaus Azil melalui talian telefon, cuba kongsikan bagaimanakah perjalanan penamaan calon pada hari ini. Firdaus Azil meneliti pertandingan mereka ataupun percaturan mereka untuk meletakkan calon terbaik di 56 kerusi DUN, tetapi apakah yang keluar pada hari ini menepati apa yang dirancang oleh parti-parti yang bertanding?
Okey, baik, terima kasih Zul. Seperti yang kita sudah jangkakan sejak awal lagi, malah daripada pilihan raya negeri Melaka sekalipun kita sudah tahu bahawa sistem dua parti itu antara Barisan Nasional sebagai parti pemerintah sejak 60 tahun lepas yang akhirnya tumbang, akhirnya sistem dua parti itu telah tamat. Tiada lagi sistem dua parti yang mana kita tahu sejak daripada 2018 kita dapat merhatikan bahawa wujudnya parti-parti dominan yang seperti sedia maklum ataupun seperti yang boleh saya kaitkan sebagai contoh dalam pilihan raya negeri Johor kali ini mengulangi apa yang berlaku pada pilihan raya di Melaka, iaitu tiga parti dominan antara Barisan Nasional, Parti Barisan Nasional, Parti Perkhidmatan Nasional serta Parti Pakatan Harapan mendominasi pemilihan kali ini. Namun ia juga lebih menarik ataupun lebih bermakna selepas kemunculan ataupun debut sebagai contoh Parti Warisan pimpinan bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal juga telah membuat kemunculan Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA yang sering dibualkan, malah di setiap perbualan mesti akan menyebut sama ada sedar atau tidak sedar perkataan MUDA itu sendiri seolah memberikan mereka satu branding yang cukup, iaitu ini juga kemunculan walaupun sepatutnya kita difahamkan MUDA itu sepatutnya bertanding pada pilihan raya negeri Melaka, namun disebabkan beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi antara pihak MUDA dan Pakatan Harapan, maka mereka menangguhkan alasan itu, hasrat itu untuk bertanding, dan kali ini mereka membuat kemunculan di 7 kerusi DUN. Dan kita juga sedia maklum apabila Presiden MUDA Syed Abdul Rahman telah membuat keputusan yang mana parti telah memutuskan untuk menghantar satu lagi calon di sebalik 6 kerusi yang diperoleh melalui perjanjian antara DAP serta Parti Amanah Negara, mereka menambah satu lagi dan akhirnya menimbulkan lebih ketegangan antara Parti MUDA dan Parti Keadilan Rakyat, yang mana itu yang disebut kata seperti yang saya sempat menembual tadi, sebab pagi tadi saya berada di Don Lakin kerana difahamkan itu antara kerusi tumpuan, tetapi daripada 5 penjuru kita melihat 6 penjuru, dan ini juga termasuk pertembungan antara Keadilan serta Parti MUDA. Dan bagaimanapun calon MUDA yang ditempatkan di Don Lakin yang juga merupakan Ketua Penerangan MUDA Johor Rasid Abu Bakar berkata janganlah difokuskan kepada pertembungan seolah-olah ini adalah perlawanan antara dua parti. Apa yang penting, Rasid memberitahu media bahawa apapun sama ada anda ataupun pengundi Johor ataupun pengundi Lakin secara khusus ataupun spesifiknya untuk memilih untuk sama ada MUDA ataupun Keadilan, itu tergantung pada kebijaksanaan mereka, tetapi sekurang-kurangnya ia dapat menafikan satu kerusi untuk Barisan Nasional. Itu yang apa sering diperkatakan. Dan tempat-tempat lain juga kita sudah tahu tiada dominasi, tiada lagi 2 penjuru. Kita dapat lihat sekurang-kurangnya 3 penjuru, paling tinggi sebanyak 6 penjuru di 2 DUN, iaitu di Tiram dan lagi satu kalau tak salah saya di Kempas, mungkin Zul boleh betulkan. Tapi secara keseluruhannya hari ini daripada kesemua 239 borang pencalonan yang dihantar oleh kesemua parti termasuk juga individu, semuanya tidak ditolak, semuanya menepati syarat kriteria yang diletakkan oleh SPR. Jadi ini pilihan raya negeri yang cukup bising, riuh proses demokrasinya. Bagaimanapun 2 minggu selepas ini kita akan terus perhatikan apakah yang akan berlaku, Zul. Okey, nampak bising dan juga riuh walaupun visualnya tidak kelihatan, tapi bunyinya saya dengar Firdaus Azil di Bandaraya Johor Bahru itu. Firdaus, kalau dilihat kepada pertentangan parti, ini adalah pilihan raya yang paling sengit sekali. Walaupun Firdaus gemar bercerita mengenai Parti MUDA, tetapi bagaimana kita melihat percaturan parti-parti lain, dan ini juga dalam konteks pilihan raya negeri yang terbanyak sekali parti-parti yang bertanding. Bagaimana Firdaus melihat kepada pertentangan-pertentangan daripada parti-parti yang mungkin underdog tetapi mampu memberikan sedikit dimensi yang berbeza dalam pilihan raya kali ini? Okey, pertamanya mungkin secara ringkas saya boleh menyentuhkan sudah pasti menyebut 3 parti utama Barisan Nasional yang kononnya ataupun naratif mereka ialah mahukan kestabilan. Tetapi untuk Parti Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan Rakyat kali ini mereka bertanding di bawah 2 logo ataupun bendera yang berbeza, di mana DAP dan Amanah bertanding di bawah logo bendera Pakatan Harapan. Parti Keadilan Rakyat akan bertanding di bawah logo mereka. Difahamkan, kita pun sedia maklum bagaimana prestasi mereka dalam beberapa siri pilihan raya yang lepas, termasuk di Sabah, termasuk di Melaka, termasuk di Sarawak. PKR ataupun Keadilan hampir dua kali gagal memenangi sebarang kerusi yang dimenangi oleh DAP dalam pilihan raya umum 2018 telah dikurangkan secara signifikannya, dan ini juga amat penting untuk mereka memastikan
momentum itu kembali kepada mereka. Bercerita tentang Perikatan Nasional pula, kita sudah tahu bagaimana Perikatan Nasional yang ditubuhkan kerjasama antara 3 parti utama, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita tahu sejarahnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia antara yang being instrumental sewaktu dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir pada 2018 berjaya menumbangkan bersama-sama Pakatan Harapan, menumbangkan Barisan Nasional. Kemudiannya mereka keluar dan ketika ini membuat ataupun establishkan satu lagi dominasi ataupun satu lagi coalition yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional. Adakah mereka mampu untuk mendapat sebarang kerusi? Masih menjadi tanda tanya, kerana di ketika ini mereka harus untuk mempertahankan beberapa kerusi. Sebagai contoh, di sebelah Muar dikatakan antara kubu kuat yang bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kali ini tidak bertanding. Bagaimanakah prestasi kali ini? Dan juga bercakap mengenai Parti Pejuang Tanah Air pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tahu Pejuang ini asalnya daripada Pribumi Bersatu Malaysia. Pribumi Bersatu Malaysia itu asalnya daripada UMNO. Bagaimanakah kali ini Pejuang yang akan bertanding dalam 42 kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi? Adakah mereka boleh memberikan cabaran kepada 3 parti yang bertanding ini? Selain daripada itu juga, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal daripada Sabah turun ke selatan tanah air, turun ke Johor untuk mengembangkan sayap. Saya dapat perhatikan mengenai warisan ini, satu perkara yang menarik ialah sebelum ini di Sabah mereka menggunakan Parti Warisan Sabah, tetapi kali ini mereka telah menggugurkan Sabah itu menggunakan dalam banyak-banyak majlis menggunakan sebagai Parti Warisan sahaja. Dan difahamkan, kita juga bertanya, adakah ini akan mengganggu ataupun sudah pun diselesaikan secara teknikal? Mereka berkata sudah, ROS sudah pun membenarkan tidak ada masalah selagi ia dikenali sebagai warisan. Mereka akan bertanding 6 kerusi yang kita dapat lihat rata-ratanya 5 daripada 6 kerusi itu dimenangi oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya 2018 yang lepas. Satu-satunya kerusi yang ditandingi warisan kali ini yang dimenangi oleh UMNO ialah di Permas. Bagaimanakah prestasi mereka kali ini? Kerana Datuk Seri Shafie Apdal berkali-kali mengatakan kepada kita, kepada media, bahawa ini adalah untuk memberi alternatif ataupun pilihan dan juga menjadi suara yang kuat sekiranya mereka berjaya memenangi sebarang kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Dan ini juga preparation ataupun persediaan untuk menuju ke pilihan raya umum yang Datuk Seri Shafie mengatakan bahawa tidak mustahil akan berlaku pada bila-bila masa. Bercakap mengenai Parti Bangsa Malaysia, kita tahu presidennya Larry Seng, tetapi di Johor ini, Larry Seng ini mungkin namanya tidak begitu familiar, tetapi dari segi nasionalnya kita tahu bagaimana beberapa parti yang ditubuhkan, apakah backgroundnya, tetapi bagaimanakah prestasi pun menjadi tanda tanya kali ini. Dan juga seperti parti lain, Parti Sosialis Malaysia, satu parti yang cukup lama, PSM ini yang berpegang pada konsep sosialisme, kali ini bertanding 1 kerusi. Bagaimanakah prestasinya pun kita masih belum dapat jangkakan. Apa lagi parti-parti yang ada, saya pun dah tak ingat. Tetapi secara keseluruhan, satu lagi, Parti Pribumi Pesaka, banyak sangat. Jadi sangat bising ataupun riuh di sini. Firdaus, keriuhan bising Firdaus pernah muncul daripada segi visualnya. Firdaus, adakah keriuhan ini diterjemahkan kepada keterujaan rakyat? Apabila Firdaus minum kopi, minum pagi, jumpa kawan-kawan, berjumpa dengan rakan-rakan di Twitter di Johor, adakah mereka teruja ataupun senada vibes-nya macam ahli politik, ataupun mereka masih lagi berkira-kira untuk partisipasi dalam pilihan raya kali ini? Sudah pasti, satu yang pasti ialah kita tidak akan boleh membandingkan peristiwa ataupun situasi semasa ini dengan situasi yang berlaku pada pilihan raya umum ke 2018. Sentimennya sangat berbeza. Percaturannya sangat berbeza. Kali ini kita dapat lihat mungkinlah ada riuh sedikit di sosial media, tetapi kita sedia maklum, sama ada anda berbicara tentang politik di Facebook, di Twitter, di TikTok ataupun di mana-mana lagi, Instagram sebagainya, itu hanya membawa sebahagian kecil saja perbualan yang berlangsung di on the ground ini, di reality ini. Jadi apabila saya pergi ke sana kemari, saya berbincang ataupun saya berbual, malah kalau tak tersalah saya, apabila saya datang sini sebab ini saya juga merupakan salah seorang pengundi di Don Lakin, jadi kita ada ramai kawan di sini. Bila kita turun, kebanyakan majoritinya kata, kenapa nak ada pilihan raya? Betul ke ada pilihan raya? Itu 2 hari sebelum saya turun, 2 hari sebelum pembubaran DUN, mereka masih gagal untuk menangkap tentang kepentingan pilihan raya kali ini. Tetapi bagaimanakah apabila saya tanya, malah keluarga saya pun tanya, nak undi ke? Tetapi saya sering mengingatkan, bagi mereka yang berada di sini, bagi keluarga saya sendiri, bagi saya sendiri, inilah adalah satu-satunya hak yang kalau seboleh-bolehnya jangan bazirkan. Tetapi bagaimanapun kita harus lihat
berbeza. Kalau anda nak compare, mungkin di luar-luar bandar sana tu, mungkin di kawasan luar bandar yang mana ada didominasi oleh parti tertentu, mungkin kita akan dapat lihat banyak bendera-bendera parti sebagainya. Tetapi bagaimanapun, banyak mana parti, banyak mana bendera, banyak mana banner sekalipun, harus diingat bahawa SOP juga berbeza. Tak akan ada lagi lah ceramah-ceramah mega ataupun di tepi jalan ini dan sebagainya. Ya, Zul? Firdaus, kalau keluarga Firdaus ni tanya nak ngundi ke, dia macam dah nak hari penamaan calon ni, adakah sentimen dia sama seperti sebulan lalu? Adakah mereka sudah mula mengenali siapakah dah masuk campur bercerita pasal politik? Sebab ni dah hari penamaan calon. 12 hari lagi akan mengundi, dan 14 hari lagi dalam tempoh tu. Adakah mereka sudah menghidu kemeriahan ataupun kehangatan pilihan raya itu dan mahu ambil tahu bagaimana keadaannya pada hari ini, Firdaus, kalau dibandingkan dengan sebulan lepas? Okey, sebagai contoh mungkin saya boleh memetik bahawa di Don Lakin tadi yang saya pergi tadi, kesemuanya muka baharu. Hanya seorang saja yang pernah bertanding pada pilihan raya sebelum ini, iaitu calon daripada Parti Keadilan Rakyat, iaitu Dr. Zamil Arba'in yang pernah bertanding di Don Tanjung Surat. Tetapi kita tanyakan, itu adalah berbeza. Don Tanjung Surat adalah kawasan yang berlainan terletak di Parlimen Mersing. Di sini semuanya muka baru. Malah kalau kita lihat daripada apa yang diumumkan presiden-presiden parti mana pun, hampir lebih daripada 50% adalah muka baru. Jadi ini juga memberi satu cabaran kepada mereka bagaimana mereka mahu mengenakan calon-calon. Tapi bila saya tanya makcik-makcik semua, pakcik saya, even ayah saya pun, ni siapa ni? Adalah beberapa nama yang mungkin familiar yang diberi tanggungjawab untuk bertanding semula, tetapi majoritinya mereka tidak kenal. Bagaimana itu adalah urusan parti politik. Bagaimana mereka mahu promote itu terpulang kepada strategi masing-masing, Zul. Okey, maksudnya kerja keras perlu dilakukan oleh semua parti bertanding untuk mempromosikan dan juga menawarkan tawaran politik mereka. Firdaus, seronok bercerita dengan Firdaus, tetapi tunggulah dulu, banyak lagi hari-hari yang mendatang ini. Terima kasih Firdaus, berlintas langsung dari Johor Bahru membawakan perkembangan terkini coret-coret daripada penamaan calon. Kami berhenti lihat seketika dahulu. Hari penamaan calon hari ini hari pertama untuk berkempen. Bagaimana ini menangkap sanubari dan juga imajinasi anak muda untuk berpartisipasi? Itu saya akan kongsikan ataupun saya bincangkan selepas ini. Pilihan Raya Negeri Johor prosesnya sudah bermula. Hari ini hari pertama untuk berkempen dan kalau kita lihat sebanyak 239 calon menawarkan diri untuk menyertai pilihan raya ini dan daripada segi pecahannya parti-parti politik, kalau kita dapat naikkan grafiknya, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional bertanding di semua 56 kerusi. Pakatan Harapan iaitu DAP dan juga Amanah bertanding di 30 kerusi, Parti Pejuang Tanah Air di 42 kerusi, Parti Keadilan Rakyat di 20 kerusi, Bebas 16 kerusi, Muda di 7, Parti Warisan di 6 kerusi, Parti Bangsa Malaysia menempatkan calon di 4 Dewan Undangan Negeri, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia dan juga Parti Sosialis Malaysia bertanding masing-masing di 1 kerusi. Daripada jumlah calon pula, sebanyak 202 calon adalah terdiri daripada lelaki. Manakala hanya 37 wanita yang dipertandingkan ataupun yang menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini. Daripada segi komposisi antara calon muda dan tua pula, calon tu paling berusia ataupun paling senior dalam pilihan raya ini adalah calon di Don N50 Bukit Permai, iaitu YB Tosrin Jarvanti yang berusia 71 tahun di Bukit Permai N50, manakala umur calon termuda ada dua, masing-masing berusia 26 tahun, iaitu di N28 Mengkibul yang diwakili oleh Kelly Cipi dari Barisan Nasional dan juga calon Parti Pejuang Tanah Air Muhammad Airil Zabridin yang berusia 26 tahun yang bertanding di N10 Tangkak. Bagaimana menangkap sanubari dan juga imajinasi anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam pilihan raya kali ini? Saya bersama dengan orang muda, orang belia. Saya bersama dengan Kavita Mahendran, merupakan penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Hello Kavita, selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Hari ini penamaan calon sudah pun ditampilkan, banyak juga calon-calon baru yang diletakkan. Tapi bagi orang muda, adakah ini cukup untuk menggalakkan mereka berpartisipasi? Kita bercerita sekian lama mengenai undi 18. Tapi dalam masa yang sama, jumlah yang besar dalam pilihan raya kali ini ialah mereka yang didaftarkan secara automatik. Apa isu-isu yang dapat membuatkan mereka mahu turut serta dalam pilihan raya negeri Johor ini? Okey.
Dalam pendapat saya ni, kalau kita ungkitkan isu ataupun topik seperti yang akan affect mereka, sama ada pendidikan, macam peluang pekerjaan dari segi ekonomi ataupun sosial. Dan apabila calon-calon ini mereka mengetengahkan isu seperti ini ataupun memberi manifesto yang akan merangkumi inisiatif seperti ini, dan ini akan menjadi ataupun dapat encourage mereka untuk keluar mengundi. Dan selalunya apabila dikatakan secara umumnya dalam mana-mana pilihan raya, dan saya rasa bila masa tu, hari tu semakin dekat, lagi tinggi dia orang punya interest mereka tu akan lebih tinggi. Dan masa itu mereka perlu ambil masa dan fikir sama ada pemimpin yang akan bawa manifesto ataupun bolehkah mereka menjalankan tanggungjawab mereka yang seperti dijanjikan. Dan orang-orang muda ni saya rasa mereka akan lebihkan tengok sama ada inisiatif yang dibawa tu sama ada relevan kepada mereka ataupun tidak. Kavita, ada orang kata orang muda ni tak minat politik, dia tak terlibat dan sebagainya. Kalau tanya hari ini mungkin mereka tak fikir lagi nak keluar untuk mengundi. Tapi macam Kavita katakan juga, orang muda ini sukar diduga dan boleh bertindak dan juga mengubah sesuatu pada saat-saat akhir. Bagaimana ahli politik sepatutnya menyantuni anak muda dengan sebaiknya? Kerana kadang-kala naratif mereka, diorang dah pukul rata, oh anak muda ni anti-establishment, anak muda ni begitu, begini. Tapi sebenarnya Kavita, apa yang kita perlu fahami demografi untuk orang-orang muda ini? Okey, demografi untuk orang muda ni, saya rasa kalau kita tengok, kita ambil pilihan raya yang lepas, saya rasa kita semua boleh ambilkan situasi itu sebagai satu pedoman. Dan saya rasa orang muda ni dah semakin, saya boleh katakan mereka dah semakin fed up, sebab tu mereka selalunya tidak akan berbincang pasal politik. Selalunya mereka akan berdiri. Tetapi saya tengok kali ini, ramai anak muda yang mereka tawarkan diri dan mereka rasa mereka yakin dan boleh menjalankan tugas walaupun wakil rakyat yang lepas terdapat jalankan tugas mereka, mereka rasa yang mereka dapat melakukan sesuatu. Dan kalau kita tengok kepada anak muda sekarang ni, apabila mereka ada kesedaran politik yang tinggi dan mereka rasa tanggungjawab mereka sebagai warga negara dan mengundi ini adalah satu responsibility yang cukup penting bagi mereka, dan mereka perlu sedar yang setiap undi ni akan membawa perubahan. Dan saya pun pasti yang ada anak muda yang sedar akan perkara ini. Dan manakala kepada anak muda yang sudah didaftarkan secara automatik, dan walaupun mereka tidak sedar yang mereka ni boleh keluar mengundi ke tak, yang tu pun kita perlu tahu sama ada mereka sudah terima maklumat ini ataupun tidak. Dan sementara itu, kepada anak-anak muda yang akan keluar mengundi nanti ni, so mereka akan lihat bagaimana calon-calon ini mereka pamerkan mereka tu. Cara mereka berkomunikasi dengan rakyat di sana, inisiatif yang mereka nak bawa, ataupun adakah mereka ni jenis yang membawa ideologi lama ataupun mereka akan balancekan dengan inisiatif yang baru ataupun idea yang baharu yang boleh dibawa kepada semua rakyat di Johor nanti. Kalau saya ahli politik nak menang pilihan raya kali ini, Kavita rasa apa yang patut ditawarkan kepada pengundi-pengundi di pilihan raya negeri Johor, dan juga Kavita sikit sebanyak mungkin naratif anak muda untuk memahami pilihan raya negeri yang dijalankan? Okey, jadi sebagai seorang ahli politik, apa yang mereka perlu bawa ialah mereka perlu tunjukkan yang mereka tu bukan hanya secara just talking, mereka tunjukkan di action. Sebab leadership ni dia adalah secara tidak langsung dia akan keluar sesuatu aura. Dan saya rasa rakyat yang melihat seorang ahli politik ni, mereka pun boleh tahu ataupun boleh menilai sama ada ahli politik ni boleh jalankan tugas mereka ataupun tidak. Dan saya rasa satu advice yang saya ataupun nasihat yang saya akan nak tawarkan ialah saya harap calon-calon ni mereka akan cekal hati untuk menghadapi cabaran yang akan dilontarkan pada mereka, dan mereka perlu tunjukkan sama ada mereka kalah ataupun menang, mereka tetap dengan pendirian ataupun mereka tidak putus asa atas perjanjian yang mereka diberi kepada rakyat. Yang selalunya mereka harus faham yang cabaran mereka harus hadapi dalam pilihan raya ini nanti, mereka perlu menawan hati pengundi. Dan lagi satu ialah mereka perlu mengubah persepsi rakyat terhadap parti ataupun pemimpin yang lepas.
Dan apabila mereka dapat mengatasi cabaran ini dan mereka konsisten throughout, dan ini adalah cara-cara untuk parti ataupun ahli politik untuk menang di pilihan raya nanti. Kavita, akhir sekali, saya ada 1 minit. Mengapa menjadi ahli politik pada hari ini paling susah sekali? Kerana masalah rakyat begitu sukar untuk diselesaikan pada hari ini. Pada pandangan Kavita, khususnya generasi anak muda, mengapa itu situasi sebenarnya? Okey, pada pendapat saya, anak-anak muda kita semua ni dah jadi individualistic citizen. Maksudnya kita dah ada tablet ataupun device sendiri dan kita consume media ataupun kita pilih dan mengikuti ataupun memberi interest terhadap sesuatu topik very individualistic. Jadi mereka telah kita tidak dapat lagi dapat grup youth dalam satu kategori. Dan ini ialah cabaran yang paling besar sebab kalau kamu ingin menawan hati anak-anak muda ni, kamu perlu tahu isu-isu yang memang affect mereka these days dan kalau mereka dapat proof that mereka dapat buktikan yang sesuatu isu ni sedang berlaku, contohnya peluang pekerjaan tidak ada ataupun base salary yang kurang ni tetapi cost of living semakin meningkat. Apabila mereka dapat mengatasi cabaran ini dan anak-anak muda mereka melihat seorang ahli politik dapat membawa satu perubahan dan mereka akan dapat kepercayaan dari situ. Saya rasa cabaran yang paling utama ialah mereka harus shift perception, old perception rakyat-rakyat terhadap parti politik ataupun wakil rakyat yang lepas yang tidak dapat menjalankan tanggungjawab sepenuhnya dan mereka harus terus buktikan walaupun mereka katakanlah mereka tidak menang dalam pilihan raya ini nanti, mereka tidak harus berputus asa tapi mereka harus Kena ada terus konsisten. yes, perlu. Kavita, kita akan jemput lagi Kavita untuk berbicara mengenai perkara ini dan juga ini adalah penamat untuk episod pertama Johor Memilih. Kami bersiaran setiap 4 petang untuk melihat kepada situasi semasa pilihan raya negeri Johor yang bakal berlangsung. Terima kasih Kavita. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Informasi terkini mengenai Johor Memilih akan bawakan di astroaware.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.